Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perutusan khas COVID-19 yang disiarkan secara langsung itu menjadi titik tolak kepada kehidupan sosial bagi masyarakat di seluruh negara ini untuk sementara waktu. Ekoran penularan wabak yang meragut nyawa itu, kerajaan mengambil inisiatif untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi berusaha memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Antara intipatinya ialah pengharaman sepenuhnya pergerakan dan perhimpunan terbuka dan tertutup yang melibatkan pelbagai aktiviti seperti aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan kebudayaan. Cara ini dibuat adalah dengan mengambil cara langkah keselamatan yang telah ditetapkan. MKN sebagai agensi utama yang menyelaraskan dasar berkaitan keselamatan turut mengambil bahagian dalam cabaran ini. MKN mula ditubuhkan pada 1971 sebagai agensi rasmi yang bertanggungjawab ke atas dasar keselamatan Malaysia selepas pembubaran Majoran pada 1971. Sehingga kini, lebih 21 arahan telah dikeluarkan untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan seperti pelarian dan pendatang tanpa izin dari Vietnam, kerjasama dua hala dalam keselamatan dan pembangunan sempadan, penyeludupan, kawalan keganasan, ketenteraman awam dan pengurusan krisis dan bencana. Dengan kemunculan virus COVID-19 di Malaysia, ia telah memberikan tanggungjawab baharu kepada Majlis Keselamatan Negara sendiri. Etika atau akhlak dan falsafah mengenainya ialah kajian dan persoalan tentang adat, tabiat, akhlak, cara berfikir, sikap agama dan segala faktor yang boleh mempengaruhi kehidupan manusia seperti keinginan, kecerdasan, niat, kebebasan, kewajipan, tanggungjawab dan sebagainya. Secara ringkas, peradaban bermaksud hubungan antara masyarakat yang mempunyai kemajuan dan mempunyai susun atur masyarakat yang boleh diukur dari pelbagai sudut. Di Malaysia, kita mempunyai banyak rujukan peradaban sebelum ini seperti peradaban alam Melayu dan banyak lagi. Dengan keadaan pandemik COVID-19 seperti ini, hubungan antara masyarakat di negara ini dilihat semakin pudar. Hal ini kerana kebanyakan aktiviti kebudayaan dan keagamaan yang disambut bersama tidak dapat dijalankan. Selain itu, aktiviti riadah dan bertegur sapa tidak lagi menjadi aktiviti yang menyeronokkan, malah menimbulkan ketakutan dan kerisauan kepada masyarakat. Hasil kajian sikap masyarakat perjalanan Malaysia sepanjang PKP berkaitan dengan sosial dan budaya. Dalam situasi yang sedang dilanda dengan pelbagai wabak penyakit dan salah satunya ialah COVID-19, masyarakat kini dihadapi dengan pelbagai cabaran kerana mereka dikehendaki melaksanakan tanggungjawab daripada kerajaan yang perlu melaksanakan perintah berkurung ataupun perintah kawalan pergerakan. Masyarakat tidak dibenarkan keluar dari rumah masing-masing sehingga diberitahu waktu yang sesuai untuk keluar. Oleh itu, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi dalam masyarakat Malaysia ketika berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan ini. Antaranya ialah, yang pertama adalah sumbang mahram. Jenayah rogol dan sumbang mahram antara kes yang menunjukkan peningkatan ketika pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negara ini. Untuk tahun 2020 sahaja, sebanyak 259 kes sumbang mahram telah dilaporkan. Sumbang mahram ialah aktiviti seksual antara ahli keluarga terdekat dikenali sebagai sumbang mahram. Ia sangatlah dilarang sama sekali dalam agama dan masyarakat, baik dahulu dan sekarang, terutamanya yang lebih permisif dalam bidang seksualiti yang lain. Kemunculan gejala sumbang mahram ini mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor. Kekurangan kepercayaan dan ketidakupayaan untuk mengawal nafsu adalah dua di antaranya. Yang kedua adalah rumah tangga bercerai. Permasalahan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi ketika COVID-19 ini. Sebanyak 66,440 kes perceraian membabitkan umat Islam direkodkan. Waktu pandemik 2020, punca utama perceraian berlaku kerana berlakunya keganasan rumah tangga. Contohnya, apabila berlakunya panas baran terhadap isteri, pasangan suami tidak dapat menolong dirinya untuk mengawal perasaan marah sehinggalah sanggup memukul isterinya dan akan berlaku kecederaan terhadap isteri itu. Yang terakhir adalah yang paling teruk sekali, yang paling
dapat mengejutkan. Malaysia adalah bunuh diri. Kesihatan mental negara perlu dipandang serius kerana semakin banyak kes bunuh diri telah dilaporkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Kebanyakannya telah dikaitkan dengan tekanan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Namun begitu, kes bunuh diri sering berlaku kerana kesengsaraan di mana ramai orang yang tiada kerja, kelaparan dan tiada tempat tinggal terpaksa bergantung kepada sumbangan masyarakat untuk makanan. Statistik menunjukkan bahawa tahun 2020 sebanyak 631 kes bunuh diri dan bagi tempoh Januari hingga Mei sahaja tahun ini pula sebanyak 468 kes dilaporkan. Hasil kajian mendapati bahawa kes bunuh diri ini berlaku menyebabkan kemurungan iaitu 27.99% diikuti dengan masalah kewangan 15.87%. Penyakit emosi yang menyebabkan kemurungan kronik, keletihan, kekurangan tenaga, kemarahan dan kehilangan minat dalam tugas harian kadang-kala dirujuk sebagai masalah mental. Selain itu, emosi, kesedihan, sayu dan trauma akibat kritikan yang tidak menyenangkan, jadi mangsa buli dan kekecewaan semuanya boleh membawa kepada pemikiran untuk membunuh diri. Mereka merasakan kehidupan mereka sudah sia-sia dan ingin mencuba untuk membunuh diri, kekurangan kewangan dan sebagainya. Boleh tak kalau saya buka Mas? Saya tak selesa lah bercakap dengan Mas. Boleh? Boleh? Okey. Terima kasih. Seperti yang kita sedia maklum, sejak tahun 2020, seluruh dunia telah digemparkan dengan sebuah perkara yang amat dahsyat berlaku, iaitu wujudnya penyakit dan virus COVID-19. Hal ini secara tidak langsung telah menyebabkan berlakunya beberapa perkara yang memberi impak kepada manusia dalam aspek sosial dan budaya, terutamanya di negara kita, Malaysia. Antara peranan masyarakat di dalam aspek sosial ialah masyarakat berperanan dalam menyesuaikan diri dengan normal baharu COVID-19, seperti jaga pergerakan sosial, memakai pelitup muka dan tidak bersalaman merupakan sebuah peranan masyarakat di dalam aspek sosial. Amalan normal baharu rakyat Malaysia ini telah diterapkan sebagai langkah bagi mencegah penularan COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat di dalam kalangan rakyat Malaysia. Masyarakat perlu melihat bahawa norma baharu ini telah membawa perubahan yang baik kepada masyarakat. Perkara yang kita kurang cakna iaitu sebagai contoh, tidak menjaga etika batuk dan bersin, mengambil ringan tentang simptom-simptom COVID dan menjaga kebersihan diri masyarakat dan keluarga. Risiko untuk dijangkiti wabak COVID-19 ini sangat tinggi. Etika merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Dari sudut sosial, orang yang beretika sentiasa dipandang mulia, dihormati dan pandangan idea mereka menjadi cadangan sosial. Sejak kelahiran tamadun manusia, semua tamadun utama di dunia meletakkan etika dan pegangan agama dalam kepentingan yang sama. Raja-raja pada zaman dahulu memerintahkan ulama dan pendeta untuk menulis pelbagai buku etika sebagai panduan hidup bermasyarakat. Pengertian etika sangat luas, meliputi bidang pendidikan, perniagaan, hubungan sosial dan hubungan antarabangsa. Etika bersosial semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seperti yang kita tahu, Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah mengubah segala cara kita bersosial sesama masyarakat disebabkan pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, senario sebegini boleh memberi kesan negatif dan tidak sihat kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan negara sekiranya ia berpanjangan. Setelah hampir 2 tahun, rakyat Malaysia mempraktikkan aktiviti harian mereka secara dalam talian dan sosial, amalan ini akan menjadi sebahagian daripada amalan hidup mereka pada masa hadapan. Masyarakat Malaysia akan lebih mudah untuk menjalani aktiviti setiap hari dengan selesa dan ia akan mempercepatkan proses ketamadunan dalam negara Malaysia. Selepas orang ramai menggunakan penjarakan sosial, senario sesak yang dilihat sebelum ini tidak digunakan sebagai amalan baharu. Memandangkan teknologi semakin maju dan mudah untuk digunakan di negara ini, orang ramai mungkin dapat mengamalkan budaya baharu ini dengan lebih mudah. Manusia merupakan salah satu makhluk yang telah mendalami bumi sejak beribu-ribu abad. Dalam proses ini, perkembangan personaliti seseorang telah dipengaruhi oleh persekitaran dan disokong oleh ciri-ciri seseorang itu sejak lahir lagi.
Berkaitan dengan hal ini, sebagai manusia sosial, manusia tidak dapat berbuat tanpa nilai-nilai kehidupan sosial. Kerana apabila manusia mempunyai hubungan sosial atau berinteraksi dengan orang lain, nilai sentiasa muncul. Etika adalah tata kelakuan berdasarkan sistem nilai sosial tertentu. Peranannya adalah untuk mengajar dan membimbing manusia untuk mengembangkan tingkah laku yang baik, menjauhi tingkah laku yang buruk. Peraturan etika dan membimbing imej manusia untuk mencapai tahap moral yang tinggi dan membentulkan tingkah laku manusia. Etika perlu menjadi pengenalan kepada pemikiran kritis yang boleh membezakan apa yang betul dan apa yang salah. Dalam agama-agama yang menggunakan kebenaran mutlak sebagai panduan, proses dan panduan hidup manusia penuh dengan harapan untuk keselamatan, keamanan dan kesihatan fizikal dan mental. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita akan lebih banyak menghargai masa kerana sebelum ini, kita sering sibuk dengan pelbagai tugas dan tanggungjawab harian di pejabat mahupun di rumah. Perintah Kawalan Pergerakan untuk masa yang lama adalah masa yang untuk memanfaatkan sepenuhnya dengan menggunakan masa ini untuk melakukan perkara yang lebih baik. Menghargai diri sendiri. Selain itu, kita akan lebih menghargai harga diri sendiri. Walaupun untuk seketika kita boleh menghargai diri kita dengan melakukan beberapa hobi dan aktiviti di rumah. Ini adalah masa yang sangat sesuai dan jarang diperoleh untuk menghargai diri sendiri. Menghargai jiran tetangga dan sahabat. Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan membuatkan kita lebih menghargai jiran dan sahabat-sahabat kita. Di taman perumahan atau kampung, semua pihak amat mengambil berat antara satu sama lain tentang pembangunan sihatnya jiran tetangga kita. Begitu juga jika kita ada jiran atau kawan yang dikuarantin, pasti ramai yang bertanya khabar dan menghulurkan bantuan. Semua orang berkongsi aktiviti harian mereka di status media sosial untuk dikongsi bersama, mengeratkan hubungan bersama pasangan dan juga anak-anak. Semasa PKP dilaksanakan, kita mesti duduk di rumah seperti apa yang diarahkan oleh kerajaan. 24 jam sehari, 7 kali seminggu. Melainkan kita hanya dibenarkan keluar untuk berurusan penting sahaja. Ini dapat memberi tumpuan kepada pasangan dan juga anak-anak supaya dapat melahirkan generasi yang menyayangi kedua ibu bapa. Diberi peluang untuk membaca Al-Quran dan mendalami isi Al-Quran. Yang terakhir, umat Islam seharusnya menggunakan sepenuhnya peluang yang terluang ini untuk membaca dan memahami isi Al-Quran, termasuk membaca banyak Al-Hadis. Al-Quran adalah manual kehidupan dan kitab petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang amat benar, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9. Isu budaya yang berlaku sejajar dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menunjukkan bagaimana masyarakat bereaksi serta menunjukkan kaitan antara etika sosial dan berbudaya antara rakyat Malaysia. Kesimpulannya, etika sosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban dapat disimpulkan bahawa ia seharusnya dapat diaplikasikan sepanjang zaman walaupun negara Malaysia berada pada tahap membimbangkan, iaitu berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menyebabkan kesukaran dan kepayahan pada rakyat Malaysia. Dikarenakan kawalan pergerakan ini menghalang segala kegiatan berkaitan sosial dan ekonomi negara. Isu-isu yang bangkit semasa dalam tempoh ini seharusnya menyatupadukan rakyat Malaysia dalam menghalang dan menyekat penularan wabak COVID-19. Ini dengan saling membantu antara satu sama lain. Perpaduan antara kaum harus menjadi keutamaan bagi negara dan kesedaran masyarakat dalam usaha membina peradaban menjadi teras utama kemajuan bagi negara Malaysia. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami.